Baiklah, seperti biasa, segmen lintas langsung. Kita mulakan dengan lintas langsung ke Sarawak. Rakan penyampai Damia Cassandra Manja telah bersedia dengan laporannya. Silakan Damia. Baik, terima kasih Dilaila. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Kerja Raya komited untuk menilai setiap isu yang berbangkit berkaitan pembinaan lebuh raya Pen Borneo, khususnya melibatkan isu tanah. Menterinya Barubian mendedahkan isu tanah yang dibangkitkan oleh masyarakat terkesan ekoran pembinaan itu sedang dijalankan untuk dibawa kepada pihak berkaitan. Jelas beliau perkara itu bagi menjawab kegusaran penduduk di kawasan Parlimen Selangau, khususnya di jajaran Selangau Tatau ketika sesi dialog bersama masyarakat di rumah anti anak lipah Sungai Bawang. Mengakui pelbagai isu yang dibangkitkan oleh masyarakat, khususnya pemilik tanah dan rumah panjang, Barubian yang juga ahli Parlimen Selangau menjelaskan projek yang dijalankan oleh Kerajaan Barisan Nasional itu perlu diteruskan demi membina jaringan jalan raya Sarawak dan Sabah. Ini juga kerana puncahnya tidak jelas mengenai isu hak tanah adat. Kerana pemerintah negeri Sarawak mengatakan hak kita ini terhad dengan kawasan yang ditebang, kawasan yang telah dijadi ladang settlement area. Bahkan kita telah mengatakan hak ini bukan hanya terhad dengan kawasan itu, tapi luas lagi daripada kawasan yang telah tempat rumah panjang atau kawasan ladang yang telah disettle. Itu satu. So saya mahu supaya semua ini disenaraikan dalam secara menulis, ya, dia tertulis. Oleh itu, beliau telah memberikan arahan kepada pegawainya termasuk di Pejabat Pusat Khidmat Parlimen Selangau iaitu di Tatau dan Selangau untuk mengumpulkan aduan daripada pelbagai pihak. Kira-kira 300 penduduk di kawasan Sungai Bawang, Sungai Tau dan Sungai Kemena hadir pada program dialog yang dianjurkan oleh Parti Keadilan Rakyat PKR ranting N60 Kakus. Sementara itu, bercakap mengenai kehadiran tuai-tuai rumah dan ketua masyarakat ke program tersebut, beliau mengingatkan mereka supaya tidak perlu khawatir. Ini katanya penting bagi pemimpin masyarakat hadir mendengar sendiri penjelasan mengenai isu-isu berbangkit serta penerangan daripada beliau yang mewakili Kerajaan Persekutuan. Sejumlah 42 notis saman direkodkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Limbang atas pelbagai kesalahan membabitkan penunggang motosikal setakat semalam sempena Op Tahun Baharu Cina TBC 2019. Ketua Cawangan JPJ Limbang, Abang Ain Abang Bolhil mendedahkan sepanjang operasi dijalankan kira-kira 100 hingga 200 buah motosikal diperiksa dan mendapati beberapa kesalahan utama kerap kali dilakukan oleh pesalah jalan raya. Antara kesalahan yang kerap dilakukan ialah kesalahan berkaitan lesen mandu dan juga lesen kenderaan motor lah, iaitu guna ataupun rotek lah. Kesalahan rotek ataupun LKM tambah tempoh dan tidak lesen mandu, dan juga kesalahan teknikal lah berkaitan dengan teknikal kenderaan tersebut. Tambahnya, operasi kali ini tidak hanya tertumpu di kawasan bandar, malahan turut melibatkan di sempadan negara jiran termasuk tidak berkompromi dengan pesalah jalan raya bukan warga negara yang melakukan kesalahan. Jelasnya, daripada 42 notis saman yang direkodkan itu, 10 daripadanya membabitkan kesalahan teknikal seperti saiz dan warna nombor pendaftaran tidak mengikut spesifikasi ditetapkan Akta Pengangkutan Jalan 1987, modifikasi atau pengubahsuaian motosikal, tidak memasang cermin sisi kiri dan kanan motosikal serta beberapa kesalahan lain. Dedahnya, bagi kesalahan tersebut, kenderaan yang dimodifikasi perlu diubah kembali ke bentuk asal dalam tempoh 10 hari. Sekiranya gagal berbuat demikian, ia diklasifikasikan sebagai ingkar notis dan boleh disaman sehingga RM150. Beliau bercakap kepada pemberita RTM ketika Op JPJ Tahun Baharu Cina 2019 di Batu Lapan, Limbang. Operasi tersebut digerakkan di 3 lokasi berasingan iaitu di Jalan Penyiaran, Jalan Muhibbah dan Jalan Batu Lapan, Limbang dengan kekuatan 4 orang pegawai dan 12 orang anggota. Pasukan Polis Marin Wilayah 5 PPMW 5 Sarawak merampas pelbagai jenis barangan terkawal dan bercukai bernilai RM64,000 di sebuah jeti persendirian di Sematan baru-baru ini.
Komandernya ACP Salehuddin Mat Zaman berkata 5 individu yang terdiri daripada juragan dan anak kapal warga Indonesia juga turut ditahan setelah didapati dalam keadaan mencurigakan semasa sepasukan pegawai dan anggota PPMW5 membuat rondaan di kawasan berkenaan pada pukul 12.05 tengah malam. Pemeriksaan lanjut, polis menemukan pelbagai barangan terkawal dan bercukai, antaranya beras, tong gas dan minuman keras yang dipercayai telah dibawa masuk ke jeti itu untuk tujuan diseludup keluar ke Indonesia menggunakan kapal barter trade. Selain itu, juragan kapal juga gagal mengemukakan sebarang dokumen yang berkaitan daripada pihak berkuasa ketika diminta oleh pihak PPMW5. ACP Salehuddin berkata kesemua barangan telah dirampas dan diserahkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna serta Jabatan Kastam Diraja Malaysia untuk tindakan lanjut. Juragan dan 4 anak kapal yang berusia 22 hingga 48 tahun itu ditahan dan kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta 522 Kawalan Padi dan Beras dan Akta Kastam. Persatuan Dayak Miri komited untuk terus menggerakkan pelbagai aktiviti yang mampu memberi manfaat bukan sahaja kepada ahli bahkan juga komuniti lain di negeri ini. Presiden Persatuan itu, Serawa Budol berkata ia termasuklah dalam aktiviti kebudayaan bagi memastikan adat dan budaya asal kaum Dayak tidak pupus di telan zaman termasuklah dari segi bahasa. Berucap pada majlis pelancaran rasmi Kelas Kebudayaan 2019 di Miri, katanya persatuan itu merupakan antara persatuan tertua di Miri dengan usianya kini mencecah 56 tahun sejak ditubuhkan pada 1963. Beliau memberitahu persatuan turut berjaya mempromosikan aktiviti sosial, pendidikan dan ekonomi dalam kalangan komuniti Dayak selain memupuk semangat perpaduan antara pelbagai kaum. Justru beliau yakin persatuan itu mampu bergerak lebih berdaya maju ke hadapan dalam tempoh 50 tahun akan datang dengan adanya komitmen padu semua pihak dalam menjayakan pelbagai aktiviti. Sementara itu, para peserta yang ditemui teruja dengan peluang yang diberikan untuk mendalami pelbagai ilmu kebudayaan. Kami memang berminat sebab ialah macam peluang setidaknya ialah kan kena tu orang semua macam lupa pasal benda ngajat menenun apa semua baguslah peluang tu. So kita memang minat tak? Memang minat. Apa je kita ingin belajar dalam kelasnya? Macam ngajat, berpantun, pasal menenun, pola bakal, semua. Saya ingin mencuburi bidang dengan lebih mendalam lagi dengan mempelajari adat-adat kita, ada adat bangsa Iban, ada adat semua bangsa dan tarian-tarian, dia punya peralatan ngajat semua sangat bertuah lah sebab saya bersyukur lah sebab dapat masuk ke mendaftarkan diri kepada kelas yang dianjurkan oleh Persatuan Dayak Miri. Kelas kebudayaan itu diadakan dengan kerjasama Institut Latihan Perindustrian ILP Miri melibatkan lebih 100 orang peserta. Baik, saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini dan untuk berita seterusnya kembali kepada Dilailah di Angkasa Putih.